yang disenangi oleh ramai orang. Keadaan alam semula jadi yang seperti syurga inilah yang membentuk irama hidup yang perlahan di Malaysia. Bagi ramai orang yang merasa tercekik di bandar besar, Malaysia menjadi negara yang disenangi. Secara keseluruhan, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan di Malaysia, penduduk tempatan mempunyai pandangan dan kritikan yang bermanfaat bagi pembangunan negara. Tetapi sebenarnya, Malaysia tidak ada apa-apa yang buruk. Selagi politik stabil, kita pasti akan menjadi rakyat yang paling bahagia. Bagi pendatang asing, sama ada anda ingin mencapai kejayaan atau menikmati penuaian dengan aman, Malaysia adalah pilihan yang baik. Saya tidak tahu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi nih bersama channel kami Ya Habibah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga pastinya untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Oke, kali ini Habibah hadir untuk menampilkan, untuk mereaction kembali bersama-sama ya teman-teman ya, tentunya untuk nonton bersama video dari Malaysia. Ini videonya bikin penasaran ya teman-teman ya, karena di sini menunjukkan fakta apa yang membuat orang-orang luar pada tertarik untuk pindah ke Malaysia ya teman-teman ya. Daripada penasaran, langsung saja kita klik videonya. Check it out. dalam beberapa bulan terakhir, satu fenomena yang menakjubkan telah menyedarkan. Orang luar ingin datang ke Malaysia, sementara orang dalam berusaha dengan gigih untuk keluar. Banyak dari kawan-kawan dari China, Hong Kong, Jepun, Korea, Eropah dan Amerika telah berhijrah ke Malaysia dan membuka restoran, kafe dan sebagainya di sini. Ada yang bahkan telah menetap di sini selama lebih dari 20 tahun. 20 YouTuber tahun, asing guys. juga seringkali memperkenalkan kebaikan hidup di Malaysia. Mengapa mereka memilih untuk meninggalkan kehidupan di negara maju dan memilih untuk datang ke Malaysia? Apa kelebihan Malaysia yang kita sebagai rakyat tempatan tidak pernah sedari? Harap dapat melihat Malaysia dari sudut pandang orang asing dan menemukan cahaya gemerlap Malaysia. Dengan melihat ke akhir video ini, mungkin anda dapat memahami daya tarikan Malaysia yang lebih dalam. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Dari tahun 2002 hingga 2019, program kediaman kedua, MM2H, telah memberikan pendapatan sekitar 40.6 bilion RM kepada negara. Namun, populariti program ini menurun selepas pandemik dan kerajaan telah memperbaikinya dengan menambah syarat-syarat baru. Bilangan permohonan menurun menjadi kurang daripada 100 sebulan. 5 sebab utama yang menyebabkan orang asing menolak untuk memohon termasuklah mempunyai simpanan bank sebanyak RM1 RM, aset tunai bergerak 1.5 juta RM, pendapatan luar negara 30,000 RM sebulan, tinggal selama 90 hari setahun, dan visa sosial jangka panjang selama 5 tahun yang boleh dilanjutkan. Sekiranya syarat-syarat ini hampir sama dengan negara maju seperti New Zealand, Singapura, dan Australia, mengapa seseorang tidak memilih untuk berimigrasi ke negara-negara ini? Mengapa memilih Malaysia? Persekitaran pelaburan dan perniagaan berkembang dengan pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaan dunia agak tidak stabil. Terdapat perang Rusia-Ukraine, krisis tenaga di Eropah, inflasi teruk di Amerika Syarikat, wabak pergerakan kertas putih China, ketegangan di Selat Taiwan, cabaran terhadap kedudukan pusat kewangan Hong Kong, krisis ekonomi di Jepun, dan kejatuhan nilai mata wang di Korea Selatan. Ini menyebabkan semakin ramai orang beralih tumpuan ke pasaran Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah satu pasaran lautan biru. Banyak jenama antarabangsa telah bermula untuk bergerak ke Asia Tenggara. Seperti di Vietnam, Singapura, Indonesia, mereka telah membangun pesat semasa peluang ini. Malaysia sejak lama telah dianggap sebagai negara yang terlalu diabaikan. Secara antarabangsa, Malaysia sentiasa dihadapkan dengan masalah rasuah. Namun sebenarnya, Malaysia mempunyai sumber daya yang kaya. Di sektor pembuatan, perkhidmatan, kewangan, dan banyak lagi, Malaysia mempunyai potensi yang besar. Orang Malaysia mempunyai daya saing yang kuat dalam kalangan bakat global kerana tahap pendidikan mereka yang tinggi dan kelebihan bahasa yang unggul. Oleh kerana faktor geografi dan agama, ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu daripada 3 lokasi perkhidmatan perniagaan global yang paling berdaya saing. Banyak syarikat antarabangsa akan menubuhkan syarikat mereka di sini untuk menghubungkan perdagangan antara Eropah, Timur Tengah, dan China. Dalam aspek persekitaran perniagaan, Malaysia mempunyai perkakasan perniagaan yang baik seperti kedudukan geografi, alam semula jadi, dan pengangkutan.
Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa walaupun Malaysia telah membuka peluang untuk melabur dalam bidang baru seperti perkhidmatan berkaitan komputer, bidang kesihatan dan sosial, dan bidang perkhidmatan pengangkutan, pelabur asing biasanya dibenarkan memegang 100% saham syarikat. Namun, dalam beberapa industri seperti pendidikan, insurans, dan pengiklanan, biasanya hanya dibenarkan untuk memegang pegangan saham sebanyak 50% atau 30%. Jika pelaburan asing ingin menjalankan perniagaan makanan dan minuman, ia mesti mempunyai seorang rakan kongsi tempatan sebelum memohon lesen. Untuk rakan dagang terbesar Malaysia dan sumber pelaburan terbesar, 48 bilion RM, China, Malaysia telah menubuhkan satu laluan khas untuk pelaburan China untuk mempercepatkan kelulusan syarikat China. Ini bertujuan untuk menarik syarikat China dengan nilai tambah tinggi, teknologi tinggi, dan pengaruh tinggi untuk masuk ke Malaysia dan membina ibu pejabat rantau atau pusat pembuatan pintar. Pelaburan China yang utama yang ditarik termasuk teknologi pengguna, teknologi pintar, tenaga boleh diperbaharui, teknologi perubatan, peralatan perubatan, produk elektronik dan elektrik, kejuruteraan mekanikal, kimia dan bidang penerbangan dan angkasa. Pelaburan asing juga boleh menikmati pelbagai subsidi pelaburan dan insentif cukai pendapatan. Sebagai contoh, kawasan perindustrian Malaysia-China Kuantan. Syarikat yang melabur di kawasan perindustrian dan terlibat dalam pengeluaran produk nilai tambah tinggi, aktiviti pemindahan teknologi tinggi atau penyelidikan dan pembangunan, akan mendapat pengurangan 100% cukai pendapatan korporat selama 15 tahun. Ini menyebabkan pelaburan langsung asing, FDI, Malaysia menarik lebih daripada 120 bilion RM hanya dalam separuh pertama tahun ini, yang mewakili 70%. Harga rendah, ringgit terdepresiasi. Walaupun Malaysia, seperti negara-negara lain, menghadapi kesulitan inflasi, dalam hal kos hidup, Malaysia masih menjadi salah satu bandar dengan kos hidup yang terendah di seluruh dunia. Baik dalam media bahasa Inggeris maupun Cina, Malaysia mendapat banyak pujian. Ramai yang berasa bahawa Malaysia benar-benar memberikan nilai yang sepadan dengan kos. Secara amnya, satu hidangan hanya memerlukan kurang daripada $5 Amerika. Satu cawan kopi di kedai teh hanya sekitar $1 Amerika. Sewa rumah sekitar $200 Amerika hingga $300 Amerika sebulan. Memang, untuk orang asing, perbelanjaan di Malaysia sangat murah. Setelah semua, aset mereka ditukar dengan ringgit. Dan dengan terdepresiasinya ringgit, penggunaan juga menjadi lebih mudah. Pintu gerbang pendidikan antarabangsa. Salah satu faktor utama yang menarik pendatang asing untuk berimigrasi ke Malaysia adalah masa depan anak-anak mereka. Sistem pendidikan Malaysia menggabungkan unsur-unsur Barat dan Timur. Malaysia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan Cina yang paling lengkap di dunia selain daripada China, Hong Kong dan Taiwan. Dalam hal bahasa Inggeris, kemampuan bahasa Inggeris orang Malaysia berada di antara 3 teratas di Asia. Anak-anak di sini dapat menerima pendidikan dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Ini dapat mengurangkan tekanan bahasa dan komunikasi bagi kebanyakan anak imigran yang baru tiba. Anak-anak di Malaysia juga boleh menerima pendidikan antarabangsa, melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah-sekolah terkemuka di dunia, dan memulakan kerjaya sebagai bakat global yang berpotensi. Yang paling penting, Malaysia membenarkan modal asing untuk melabur dalam industri pendidikan negara ini. Pada tahun 2019, terdapat 151 buah sekolah antarabangsa di Malaysia. Dalam hal institusi pengajian tinggi, Malaysia juga menarik banyak universiti terkemuka dunia untuk menubuhkan cawangan di Malaysia, seperti Universiti Monash, Nottingham, Reading, dan Universiti Xiamen dari China. Pelaburan modal asing ini telah membawa banyak sumber pendidikan ke Malaysia dan secara ketara meningkatkan taraf pendidikan Malaysia. Dalam latar belakang pendidikan yang sangat cemerlang ini, kos pendidikan di Malaysia pada tahap yang sama sebenarnya lebih murah kira-kira 45% berbanding dengan negara-negara lain. Selain itu, Malaysia adalah sebuah negara anggota persemakmuran yang mengamalkan sistem pendidikan persemakmuran. Kursus dan mod pengajaran di universiti awam diakui oleh pelbagai negara di seluruh dunia. Banyak universiti terkenal di dunia menerima pemindahan markah Universiti Malaysia, yang membolehkan pelajar menerima pendidikan antarabangsa yang sebenar-benarnya. Sesetengah universiti juga menawarkan program dua negara. Mereka memindahkan sebahagian atau keseluruhan kurikulum. Universiti terkenal dari negara seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Kanada dan New Zealand ke cawangan universiti di Malaysia atau universiti rakan kongsi. Pelajar boleh melanjutkan pelajaran mereka ke negara-negara seperti Eropah,
Amerika Syarikat, Australia, dan New Zealand selepas belajar di Malaysia selama 1 hingga 2 tahun. Wow. Mereka akan mendapat ijazah atau sijil ijazah yang dikeluarkan oleh universiti tersebut yang dikenali sebagai tambang emas. Bahasa dan lingkungan tempat tinggal, tempat yang nyaman. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang budaya, terdiri daripada 3 bangsa utama iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, kebolehan menerima budaya dan bangsa yang berbeza sangat tinggi. Rakyat Malaysia secara amnya boleh bertutur sekurang-kurangnya dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa ibunda lain tanpa sebarang masalah. Oleh itu, orang asing tidak perlu risau tentang masalah kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau masalah bahasa. Yang paling menggembirakan, semua perayaan kebudayaan dan bangsa di Malaysia disimpan dengan baik. Dalam aspek makanan, Malaysia mempunyai pelbagai jenis hidangan seperti masakan tempatan, Jepun, Korea dan Barat. Pasti ada satu yang memenuhi selera anda. Selain itu, Malaysia juga merupakan salah satu negara di Asia yang membolehkan orang asing membeli hartanah. Jumlah cuti tahunan juga relatif rendah berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Indonesia dan Vietnam. Kadar pulangan sewa di Malaysia berada di tempat ke-6 di dunia, sangat berpotensi untuk pelaburan. Ini bermakna, orang asing yang membeli hartanah di Malaysia dapat menikmati keadaan kehidupan yang baik dan juga dapat meningkatkan nilai harta. Jangan hanya melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang harga barang murah, sebenarnya taraf hidup di Malaysia sangat baik. Malaysia 3 kali berturut-turut dinobatkan sebagai negara perubatan terbaik di dunia. Indeks keselamatan makanan di Malaysia juga merupakan yang terbaik di Asia. Pelbagai barangan kegunaan harian boleh dibeli di pusat membeli belah atau dalam talian. Malaysia terletak di pusat Asia Tenggara, berhampiran dengan Khatulistiwa, dan sentiasa diiktiraf sebagai tempat tinggal yang baik. Musim panas sepanjang tahun hanya dibezakan dengan cuaca cerah atau hujan, dan tiada bencana semula jadi melainkan banjir yang jarang berlaku. Malaysia mempunyai pelbagai peninggalan sejarah dan kawasan hutan semula jadi, merupakan destinasi pelancongan yang disenangi oleh ramai orang. Keadaan alam semula jadi yang seperti syurga inilah yang membentuk irama hidup yang perlahan di Malaysia. Bagi ramai orang yang merasa tercekik di bandar besar, Malaysia menjadi negara yang disenangi. Secara keseluruhan, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan di Malaysia, penduduk tempatan mempunyai pandangan dan kritikan yang bermanfaat bagi pembangunan negara. Tetapi sebenarnya, Malaysia tidak ada apa-apa yang buruk. Selagi politik stabil, kita pasti akan menjadi rakyat yang paling bahagia. Ya, betul. Bagi pendatang asing, sama ada anda ingin mencapai kejayaan atau menikmati penuaian dengan aman, Malaysia adalah pilihan yang baik. Saya tidak tahu sama ada penonton asing yang berpindah ke Malaysia di sini. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan. Ya, terima kasih atas informasinya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video tentang apa yang membuat orang-orang luar negeri ya tertarik untuk imigrasi, untuk berpindah, untuk hijrah ke Malaysia ini ya teman-teman ya. Dari kalian masing-masing apa yang bisa kalian simpulkan dari mungkin yang nonton video kami ini ada yang dari Malaysia atau ada yang baru berpindah ke Malaysia, bisa diceritakan bagaimana suasana di Malaysia dan apa yang membuat kalian tertarik tinggal di Malaysia ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.